Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang memberi manfaat. Jadi insya-Allah untuk slot petang ni masuk tajuk adab buang air. Tajuk terdahulunya adalah istinja. Selesai tajuk istinja 8 bahagian. InsyaAllah kita masuk tajuk baru, adab buang air. Kemudian kita ada lagi 5 kali ahad sebelum Raya Haji. Ya. 5 kali ahad selok petang ni sebelum Raya Haji. Jadi insya-Allah lah dalam 2-3 minggu lagi kita akan masuk ke dalam kitab ni, dibicara bab korban, bab udhiyah, bab korban. Jadi sebelum kita melakukan ibadah korban, sayugialah kitanya dahulukan dengan ilmu. Jadi insya-Allah lah kita baca dulu adab buang air dalam seminggu 2 minggu. Jadi 3 minggu ke sebelum daripada masuk Raya Haji, ibadah korban, kita berhenti dahululah adab buang air ni. Kita masuk kepada tajuk udhiyah, tajuk korban. Jadi kitab idaman penuntut ni jadi mudah sikit lah. Contohnya kalau kita nak masuk bulan Ramadan, kita boleh masuk di bawah tajuk puasa di dalam tu. Cuma kita baru-baru ni sebelum masuk bulan puasa tu PKP. Jadi tak dah nak masuk lah tajuk puasa. Tapi cadangan begitulah. Kalau kita nak masuk bulan Ramadan, kita berhenti hak tajuk bicara pada masa tu, kita masuk pada tajuk puasa. Sekarang ni kita nak hadap ibadah korban, kita masuk tajuk korban. Sebab ibadat hak jenis tahunan ni begitulah biasanya. Hak jenis tahunan. Kalau macam kita belajar bab sembahyang, tu hak hari-hari atau lain cerita tu kalau kita belajar pun kita tak lupa sebab amalan kita. Hak jenis tahunan, puasa ke korban ke, nak masuk masa dia kena ulang kaji balik kena ulang kaji. Dan comelnya kitab idaman penuntut ni kita boleh masuk dalam kitab juga. Kitab idaman penuntut juga, tak payah pergi cari kitab yang lain. InsyaAllah lah dalam 2-3 minggu lagi kita masuk tajuk bab udhiyah, bab korban. Kita buat ibadah korban ni tiap-tiap tahun, tapi kadang-kadang kita buat setakat buat gitu je, ilmunya tidak dibicarakan. Betul. Jadi insyaAllah untuk petang ni kita masuk adab buang air. Kalau edisi Jawi, muka surat 16, baris yang kelima daripada atas. Kalau Rumi muka surat 6. Okay, saya bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa buang air sama ada buang air besar atau kecil di tempat yang tiada tandas, seperti tengah lapang, iaitu padang atau dalam semak, haram menghadap kiblat atau membelakangkannya, atau ada dinding tetapi jarak di antaranya dengan dinding lebih daripada 3 hasta, atau dekat tetapi dinding itu rendah tidak sampai 2/3 hasta. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta, atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, yakni tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi adab buang air.
Kemudian buang air ni sama ada buang air besar ataupun kecil. Jadi adab buang air ni kalau dalam kitab lain adab qada hajah dipanggil. Adab qada hajah. Sini adab buang air, mana buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi kita terdahulu tajuk istinja. Kemudian masuk tajuk adab ketika qada hajah. Ya. Dia antara istinja dengan qada hajah ni kalau kira mana dulu? Buat qada hajah dulu lah. Qada hajah dulu. Istinjanya kemudian. Kalau kira kau tajuknya qada hajat lah. Adab buang air. Adab buang air. Kemudian beres dah buang air besar ataupun buang kecil. Kita diwajibkan istinja. Tajuknya istinja. Tapi dalam kitab idaman penuntut ni sebahagian dalam kitab asal dia idaman penuntut ni sebahagian dia ambil dari kitab Matal' Badrin sama lah juga istinja dahulu bicaranya. Setengah kitab dia bicara adab buang air dahulu baru bicara istinja. Dia begini. Tapi kebanyakan kitab dia akan bicara istinja dahulu. Sebab istinja hukumnya adalah wajib. Adab buang air ni kebanyakannya sunat. Hak kita duk bicara mula-mula ni je. Adab buang air jangan menghadap kiblah dan juga jangan membelakangkan kiblah. Ini sahaja adab yang diwajibkan. Jadi kukuk bawah tu semua adab yang sunat. Masuk tandas dengan kaki kiri dan ada bacaan doanya. Keluar tandas dengan kaki kanan dan ada bacaan doanya. Kemudian masuk tandas ada berkasut berselipar dalam keadaan kepalanya ditutup. Itu semua adab yang disunatkan. Jadi yang kita duk bicara mula-mula ni sahaja adab yang diwajibkan. Jadi kebanyakan adab buang air ni sunat. Adapun istinja wajib. Maka ulama bubuh tajuk istinja terlebih dahulu, barulah pergi kepada tajuk adab buang air. Kalau kira buang air dahulu, istinjanya kemudian. Tapi bicaranya istinja terlebih dahulu. Dia kita sebut adab-adab ni. Dah ada hak wajib satu, kemudian hak lainnya sunat. Dia adab-adab ni al-khisalul mahmudah, perkara-perkara yang baik. Jadi adab ni merangkumi hak wajib dan adab juga merangkumi hak sunat. Jadi orang yang meninggalkan perkara sunat dikira orang yang tidak beradab, orang yang kurang adab. Sebab apa? Sebab ditinggal perkara yang baik. Jadi adab ni al-khisalul mahmudah, perkara baik, hak wajib. Hak sunat pun perkara baik, tinggal sunat pun kurang adab lah. Tu asal dia lah adab, perkara yang baik, merangkumi yang wajib dan merangkumi yang sunat. Jadi adab buang air ni hak wajib satu, tidak menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah. Hak lain tu adab yang disunatkan. Jadi berkaitan dengan ketika buang air besar atau kecil ni, dia tulis permulaannya di tempat yang tiada tandah, seperti di tengah padang, di tengah lapang, yakni seperti padang atau dalam semok. Haram menghadap kiblah atau membelakangkan kiblah. Jadi kepada sidang pendengar segmen Nurani, kalau ada kitab tanda molek, saya biasa tekan sedikit lah berkaitan dengan tempat qada hajah. Sebab di bawah tu saya turun sedikit, tapi Rudi baca dah tadi. Turun kalau Jawi ni perenggang baru. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta, saya akan bicara balik tu. Atau kedudukannya dengan dinding tidak lebih, dan kedudukan dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta, saya akan bicara balik. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, dia pun buat kurungan tandah. Jadi tempat yang memang disediakan untuk buang air besar atau buang kecil, itu dipanggil tandas.
Kalau dalam kitab Arab dia sebutnya al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Dia panggil tandas. Tempat yang disediakan untuk qada hajah dia panggil tandas. Walaupun tempat yang disediakan untuk qada hajah tadi ni tidak ada binaan sekalipun, tak ada dinding, tak ada atap, tak ada pintu sekalipun, kalau tempat tu disediakan untuk qada hajah dia panggil tandas. Ni satu perkara ni. Tak kenal tandas kau panggil. Sebab ni ghalib kita ni dia tempat mandi dengan tempat qada hajah di dalam bilik yang satu, dia kata. Dalam bilik yang sama. Satu bilik, dia kata. Satu bilik itu nisbah dengan satu pintu. Tetapi antara bilik mandi, kalau bahasa Arab disebut hammam, dengan tandas asing-asing. Sebab apa tandas? Apa dia tandas? Kita comel tempat yang memang disediakan untuk buang air. Jadi di manakah tempat kita nak buang air? Ada lah tu tempat tu. Kalau hak tandas atas latar tu mungkin nyata sikit sebab dia buat tinggi daripada hak lantai bilik mandi tu. Tu. Di manakah tempat untuk buang air? Atas tu. Situ tandas. Di sini tempat mandi. Maka di sini bukan tandas. Tandas hanya untuk tempat buang. Tandas dalam kitab ni kata tempat yang memang disediakan untuk buang air. Dia tak berkait dengan sama ada dinding ataupun tidak, ada atap ataupun tidak, ada pintu ataupun tidak, berkait. Di dinding pintu ni hanya untuk menghalang orang terpandang aurah kita. Jadi sekarang ni dengan pintu satu di depan tu sudah cukup melindungi terpandang aurah kita, sudah memada. Tiba-tiba antara tempat yang memang disediakan untuk buang air dengan tempat mandi tak ada hadangan di tengah, tak ada isu di situ. Tak ada isu di situ. Dia tak berkait dengan binaan. Jadi di sini banyak kekeliruan lah di sini. Jadi kekeliruan ni menyusahkan. Menyusahkan di sendiri tu terpulang lah, digajar pula orang lain, menyusahkan orang lain. Jadi banyak isu pula di situnya. Sampai peringkat, nanti saya akan bicara lagi di bawah tajuk kita adab buang air ni, sampai peringkat ada orang yang bubuh langsir dalam bilik air. Bubuh langsir antara tandas dengan tempat mandi. Dia bubuh langsir. Sebab kalau tak bubuh langsir, dia ke tandas sampai ke tempat mandi. Jadi kita ambil wuduk, jatuh dalam tandas. Kita ambil wuduk, nak baca bismillah dalam tandas. Dihukum seumpama tu. Walah, kita ambil wuduk di tempat mandi. Tandas. Sebab awak tidak ada sekatang antara tandas dengan tempat mandi. Akhirnya dia pun bubuh langsir. Bila ada langsir, dia kata pula, cucu dia buat main pula dah ke langsir. Dah cucu dia pelik lah, rumah ayah dia tak ada langsir. Balik rumah tu, masuk dalam bilik mandi, ada langsir. Jadi budak main satu hal pula jadinya. Jadi kena faham molek di sini. Tempat yang memang disediakan untuk buang air, itu dia panggil tandas. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan bagi qada hajah. Dalam kitab Bujarimi Fathul Wahhab, dikata ni dalam syarah Fathul Wahhab kitab Bujarimi, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam bangunan, bukan dalam binaan sekalipun. Nanti kita akan bicara lagi. Baik. Macam mana boleh timbul kata bukan dalam binaan, bukan dalam bangunan. Ni saya sebut dulu secara setelah lalu, nanti saya akan sebut lagi. Ni sebagai contoh. Dia buat gerai apa. Dia contohnya lah. Jadi kebun dia tu rapat dengan sungai. Kebun dia rapat dengan sungai. Jadi tepi sungai tu dia buat gerai untuk buang air. Tepi sungai dia buat gerai.
Panggil gerai dah, panggil apa? Tapi masuk Nak masuk ke sungai tu juga gerai. Gerai tu panggil. Gerai. Kalau bahasa standard Dia macam jeti juga kalau jeti. Berat. Nanti tak panggil ke apa? Panggil jeti berat tu. Sebab dia masuk dalam air dia kan. Tak mari lagi tu. Tapi kalau kita Terengganu cakap gerai lah. Jadi dia pun buat gerai tu. Mula-mula mungkinlah dia bubuh hadangan nutup dengan kadang-kadang dia bubuh umpama guni. Guni kan. Tutup lah. Yalah. Tapi oleh kerana jadikan guni tu dinding, oleh kerana tempat tu memang tak ada orang, kebun dia. Lama-lama apabila guni tu hujan panas dia pun jadi repuk, dia pun cari. Dia tak ubah dah, dia tinggal gitu je. Tapi tempat tu memang disediakan untuk buang air. Tandah. Maka hukumnya tandah lah. Gitu je. Tak ada dinding, tak ada atap. Tidak bicara di situ. Pada ni. Ni nak kenal molek ni. Tandah tu apa? Kalau kata buat pelantar depan sikit, boleh tak? Sama. Pelantar. Mungkin. Pelantar orang cari gali minyak pula. Itulah. Pelantar tepi sungai. Lagi orang komen pula kan. Kalau ada benda tu istilah tu ke apa dah? Dalam Facebook. Sebab di sini nanti di hadapan dia akan bicara lah. Tempat tu disediakan untuk memang disediakan untuk buang air. Tiba-tiba di hadapannya tak ada dinding. Tak ada, dia kalau Arab mereka tak ada satir, tak ada dinding. Jadi dia pun menghadap kiblah ataupun dia membelakangkan kiblah. Hukumnya tidak haram. Nanti saya akan bicara lagi tu. Jadi macam mana timbul orang yang buang air di tempat yang disediakan untuk qada hajah, tiba-tiba tak ada dinding antaranya dengan kiblah. Contoh tadi gerai. Jadi gerai tu tak ada dah, guni tak ada dah, maka dia pun qada hajah, menghadap kiblah, membelakangkan kiblah. Tak haram sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi mana mungkin tak ada dinding? Mungkinlah macam tadi sebab dia tak syarat dinding. Atau syarat dinding. Ni kita kena ambil satu-satu. Jadi ayat di atas tu kurang jelas sikit lah. Lepas tu saya pergi kepada ayat di bawah. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, iaitu tandas. Atas tu, barang siapa buang air, sama ada dibuang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas. Dia buat gitu. Nak comelnya, di tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Comel gitu. Di tempat yang tidak disediakan untuk buang air. Mana contoh kata tempat yang tidak disediakan untuk buang air? Seperti di tengah lapang, yakni padang atau dalam semong. Itu bukan tempat buang air. Dia pun buang air besar atau kecil. Kita panggil buang air, kita panggil qada hajah. Orang kita kurang panggil qada hajah. Kurang. Qada hajah. Sebab hajah ni tunaikan hajah. Tunai hajah ni banyak nak makan tunai hajah juga. Dia hajah ni kinayah daripada sindiran, daripada keluar air kencing dan juga keluar tahi. Dia panggil kinayah daripada tu. Dia panggil hajah. Sebab Nabi ada sebut dalam hadisnya, Nabi sebut iza jalasa ahadukum lihajatihi fala yastakbilul qiblata wala yastadbiruha. Tu hadis Muslim. Iza jalasa ahadukum lihajatihi, apabila duduk oleh seorang kamu, lihajatihi, bagi hajahnya. Nabi kata bagi hajah. Tu mana Nabi sebut buang air ni kepada hajah. Kita pun sebut qada hajat. Jadi sindiran. Qada hajat. Banyak perkara hajat dah ada. Qada hajat kena kepada buang air kecil, buang air besar dan juga buang air kecil. Itu sindiran lah. Kemudian kata tempat tandah tadi dipanggil mahalul khala'. Dia panggil. Mahalul khala' ni kalau kita kata tempat sembunyi lah. Tempat, kalau kita panggil tempat susuk sikit. Tempat susuk sikit lah. Kalau orang nak buang tempat buang besar ni kan, disusuk sikit, jauh-jauh daripada orang. Itu dia panggil mahalul khala'. Man tempat agak sembunyi sikit lah. Tempat yang agak sembunyi.
Tapi tempat yang disediakan untuk qada hajah. Kemudian ni kita, yelah sekarang ni jadi macam-macam perkara ni. Timbul ni dalam FB banyak share-share perkara berkaitan dengan hukum hakam, tetapi tak tepat, menyusahkan. Jadi betul lah, tempat qada hajah ni tempat sembunyi, tempat jauh daripada orang. Dan memang hukumnya disunatkan kita menjauh. Nak qada hajat, kita jauh daripada orang. Sunat dia begitu. Sunat dia begitu. Lepas tu menjauh ni, kalau dulu kok, ini cerita dulu ni, Rudi pun mungkin tak sempat kan, cerita dulu. Menjauh ni mana? Nak qada hajah, masuk dalam hutang. Masuk larok. Kau jauh kau molek. Kau jauh kau molek. Masuk larok tu, qada hajah. Kalau saya dululah, patah kapung bagi besar tu, dalam hutang tu boleh makan waku muting ya. Belang-belang. Boleh makan waku muting banyak. Mana kalau masuk tu kenyang lah waku muting. Macam tu. Mana jauh daripada orang masuk dalam. Lepas tu istinjaknya di telaga. Istinjak di telaga. Kemudian orang buat tandah. Tandah di ujung-ujung pagar. Ujung-ujung pagar. Tandah asalnya. Tapi takut juga malang-malang. Nak kena ada penemang nak pergi tu, takut jauh. Apa ada? Akhirnya buat tandah dekat dengan rumah. Akhirnya buat tandah dalam rumah, di sebelah dapur. Akhirnya buat tandah di dalam bilik tidur. Bilik utama. Bilik tidur. Situlah bilik kita tidur. Di situlah tempat kita sembahyang. Di situlah tempat kita mengaji Al-Quran. Di situlah buat tandah. Jadi what issue? Ni mana itu tempat yang tak baik. Kenapa kita datangkan dalam bilik kita buat ibadat? Ni kena beraluh molek dalam bab ni. Kena beraluh molek lah. Memang asalnya disunatkan kita menjauh ketika qada hajah. Asalnya sunat menjauh. Melainkan kalaulah tempat tu disediakan untuk qada hajah. Bila tempat disediakan untuk qada hajah, dan ghaliknya orang tak ada segang apa-apa, tak sunat dah menjauh. Dia gini, kita nak qada hajah, asalnya sunat menjauh. Kena jauh daripada orang. Kalau dia tak lagi jauh dah, situ dia boleh qada hajah, kita orang lain ni sunat lari daripada dia. Dia gitu asal dia. Melainkan kalau tempat tu disediakan untuk qada hajah, tak sunat jauh dah, sebab tempat tu untuk qada hajah. Dan ghaliknya kita takkan rasa segang dah. Walaupun kalau kita kira dapur, tu meja makan, orang tengah makan, dia masuk dalam tandas. Dia pun tak rasa apa, tak segang pun. Orang makan pun tak rasa apa. Maka tak sunat dia jauh. Tak apalah. Dapur pun boleh, dalam bilik tidur pun boleh. Sebab itu tempat khusus, suku. Jauh dah tu panggil tu. Bukan awak tengah-tengah bilik tidur, nak buat tepi dah. Tak apa dah tu. Tak ada isu dah di situ. Jadi orang timbul isu sekarang ni. Lepas tu pula timbul pula, kalau buka pintu, cepat-cepat tutup. Jangan pintu tu terbuka gitu. Syaitan akan keluar. Kata kita memanglah bila kita masuk bilik mandi, memanglah kita ni kita tutup pintu segera. Kita keluar bilik mandi, memang kita akan tutup pintu segera. Kalau budak tak tutup pun kita suruh tutup, dak comel lah. Nah ni, bukan masalah syaitan keluar masuk. Syaitan ni tak perlu pada pintu untuk keluar masuk. Dan syaitan masuk tubuh kita umpama darah yang mengalir je. Pada ni. Betul. Tapi memang adat kita ni, pesen kita dah. Kalau masuk tandas, tutup. Kita keluar tandas, masuk dapur ke, masuk bilik tidur, kita tutup. Tak payahlah. Tutup segera. Ada waktu duduk tekan gitu. Ni, syaitan keluar ramah. Tak gitu. Memang tutup lah. Adat dia gitu, comel dia tutup. Syaitan tak perlu pada pintu. Ingat ke syaitan ni perlu pada pintu. Jadi dia asalnya gitulah.
asalnya tempat buang air ni jauh, padang, dalam hutan, dalam semut nak kita ni kata. Tu sekarang ni sudah buat dekat. Sebab apa? Mudah. Tu dah cerita lagi orang tu uzur. Orang uzur. Di situlah tempat dia nak qada hajah. Di situlah tempat dia nak mandi. Di situlah tempat dia nak berwudu. Sama telah lah. Ada ni. Lagipun kita lebih selamat. Kalau kata tandas luar. Luar ni bukan tanah dah. Tak ada dah sekarang tanah. Tandas luar ni mana luar daripada bilik tidur. Dapur lah kita kata. Kadang-kadang payah nak jaga aurah. Ni masuk bilik mandi. Keluar kadang-kadang aurahnya tak tutup dengan sempurna. Betul. Kadang-kadang dalam rumah tu ada ajnabi. Mana? Ipoh ajnabi. Sabik. Tahu sabik? Tahu. Bukan sabik kait bersawit tu bukan. Sabik ni dia nikah dengan adik-beradik nikah ni tu sabik. Dia ajnabi. Sepupu ajnabi. Kalaulah tandas bilik mandi tu di dapur, jadi payah nak jaga aurah. Tapi kalau tandas dalam tempat tidur masing-masing, selamat aurah masing-masing. Tu kebaikan dia. Tak sedap soal lah. Orang buat gitu belakang dia pula orang nak bersoal. Apa ni tempat qada hajah, tempat syaitan banyak dibubuh dalam rumah. Apa benda ni, salah faham belakang ni. Yalah. Jadi terkadang tempat buang air ni bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Di tengah lapang ataupun dalam semok, ataupun kita tambah selaginya patah. Pantai. Di pantai ni ingat ke penyu telur. Orang duk telur. Orang duk telur. Bukan penyu duk telur. Ni. Jadi dia patah dia tutup selimut mendengarkan pelekat. Kemudian dia buat kerja situ. Dia qada hajah di situ. Itu panggil apa tu? Bukan tempat yang disediakan untuk buang air. Di qada hajat tempat seumpama tu. Haram menghadap qiblah atau membelakangkan qiblah. Ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Haram menghadap qiblah ataupun membelakangkan qiblah. Ini di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Jadi ayat tu panjang, mana kita kata bukan tandas. Kita pendek je. Bukan tandas. Kalau ayat panjangnya bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu ayat panjang. Mana bukan tandas. Tandas ni adalah al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah dipanggil tandas sekalipun tidak ada binaan. Sekalipun tak ada dinding, tak ada pintu, tak ada atap, tempat yang disediakan untuk qada hajah dipanggil tandas. Jadi sekarang ni bukan tandas. Padang, semok ataupun pantai. Dia qada hajah adabnya jangan menghadap qiblah ketika qada hajah ataupun membelakangkan qiblah ketika qada hajah. Jadi lepas tu kat depan tu atau ada dinding kita akan bicara semula tu. Tu semula. Dia kena satu-satu. Tambahan kita pula panjang dah pergi cerita tandah ni panjang dah ceritanya. Tapi jadi nak cerita pada kita nak tangguh semula boleh cerita bab tandah tu. Tapi nak cerita lalu rasanya. Nak cerita lalu sebab ni paling banyak timbul kekeliruan. Timbul kekeliruan. Siapa orang kata orang kata orang kita ni tak kenal tandah orang kita ni. Tu tempat mandi bawah pahit ujang. Bukan tandah. Tandah ni. Kalau tinggi itu kita mudah beza dah. Tapi kalau tandah tu hak jenis mencangkung latar di sama. Mana kita kena duduk? Sekarang tandah kita kena duduk. Kalau tandah hak kita mencangkung atas lantai tu memang dibuat tinggi. Jadi dia tinggi, tempat mandi bawah. Tapi kalau tandah tu tinggi, hak kita duduk atas dia tu, maka lantainya sama.
Tak ada? Okey. Mana tandas? Tempat kita Qadah Hajah tu lah tanda. Betul? Jadi kalau payah sangat nak beza, lain kali buat rumah, mozaik untuk tandas tu color lain. Suka. Dah susah sangat. Tak payahlah faham lah mana tandasnya. Tapi dok kenal tandas okey. Buat rumah, buat bilik mandi setandas, tempat mangkuk tinggi tu, royak ke tukang rumah, bubuh mozaik color lain. Takut dah kenal tempat mana untuk qada hajah. Baiklah. Jadi kalau bukan tandas, tempat lapang, padang, semok, pantai, haram menghadap kiblah atau membelakangkan kiblah. Kemudian pembahasan ulama di sini panjanglah. Dalam mazhab Syafi'i kita ambil pandangan mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad. Ini Nabi larang tu larangan haram, walaupun ada pandangan katakan bukan Nabi larang makruh sahaja. Itu ada setengah pandangan lah. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, apabila kamu nak qada hajah, Nabi kata fala tastakbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin aw ghaitin. Jangan kamu menghadap akan kiblah dan jangan kamu membelakangkan ke kiblah ketika buang air kecil dan juga ketika buang air besar atau ketika buang air besar. Tapi Nabi suruh menghadap mana? Nabi kata walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata akan tetapi hendaklah kamu menghadap, kalau kita cakap Terengganu kok, menghadap sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Kalau kita pendek kok, menghadap sebelah ternaik dan terjatuh. Dia sebelah matahari naik ni kita kata sebelah timur. Sebelah matahari jatuh ni kita gak sebelah barat. Kita panggil sebelah ternaik, sebelah terjatuh. Ni kita cakap Terengganu kan, dia ada sebelah hulu, sebelah hilir. Tu dah ni. Jadi dia ada sebelah ternaik, terjatuh. Sebelah ternaik timur, sebelah terjatuh barat. Kemudian kita ada sebelah hulu, sebelah hilir. Hulu tu utara, hilir tu selatan. Dah. Sebab ni timur barat. Tu utara selatan. Hulu hilir. Hulu utara, hilir selatan. Jadi Nabi larang menghadap kiblat dan Nabi larang membelakangkan kiblat ketika buang kecil dan ketika buang yang besar. Nabi suruh menghadap sebelah timur dan juga suruh menghadap sebelah barat, sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Gimana? Cuba mikir sekejap. Nabi larang menghadap kiblat. Nabi larang membelakangkan kiblat. Nabi suruh hadap timur dan barat. Nabi suruh hadap sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Tak pening kita? Pening kok. Sebab hadap matahari naik itu membelakangkan Kaabah, kiblat. Hadap matahari jatuh itu menghadap kiblat. Gimana? Nabi kata jangan kamu menghadap kiblat dan jangan kamu membelakangkan kiblat. Nabi suruh supaya menghadap sebelah timur dan menghadap sebelah barat. Persoalan kitanya sebelah timur tu kita akan jadi membelakangkan kiblat sebab kiblat sebelah barat. Kalau kita hadap sebelah barat, sebelah matahari jatuh, kita betul-betul menghadap kiblat sebab kiblat duduk sebelah matahari jatuh. Maknanya utara selatan lah. Kan ni. Hak Nabi ni di Madinah. Nabi ni di Madinah. Di Madinah ni kiblatnya sebelah hilir. Kiblat di Madinahnya sebelah hilir. Kalau tempat kita pakai hadis zahir hadis ni kok, jadi canggih apa ni? Jangan menghadap kiblat.
Tapi ngadak matahari jatuh. Kiblat dah tu. Jangan membelakangkan kiblat. Tapi hadaplah kepada matahari naik. Jadi canggih. Hak Nabi kata ni di Madinah. Yang mana Madinah ni matahari ni kiblahnya adalah sebelah jatuh. Kiblahnya adalah sebelah jatuh. Ada ni. Jadi kalau kita kau hadap hulu hilir. Kalau kita. Tak boleh hadap ternaik terjatuh lah. Jangan menghadap kiblat, jangan belakangkan kiblat. Hadap ke mana? Hadap ke hulu, hadap ke hilir, hadap ke utara, hadap ke selatan. Ketika buang air besar dan juga ketika buang air kecil. Ini bukan tandas, ini bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Okey. Ada ni. Tempat sedia qada hajah kita akan bicara balik. Kemudian berkaitan dengan hak ada dinding apa semua tu, jadi satu-satu ni. Kita akan bicara satu-satu. Kemudian Nabi larang menghadap kiblah ni. Dia kiblah ni sama ada betul-betul ain kiblah Kaabah sebagaimana kita sembahyang, ataupun dipanggil arah. Ada arah. Okey. Sekarang kalau sebelah matahari jatuh, itu arah kiblat. Ada arah dia. Tapi dia punya ain dia macam orang semayang tu lah. Kita semayang kan. Baik. Hadap ain Kaabah. Ni mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i. Kita hadap ain Kaabah. Mana kalau kita kanan kiri sudah tidak kena kepada Kaabah. Tapi masih lagi dipanggil hala. Hala lah panggil tak? Jihah. Panggil hala. Kan kita ada hala barat, hala timur, hala dia tu. Jadi sekarang ni Nabi larang menghadap kiblah ni sama ada menghadap kiblah macam orang semayang ke, ataupun ke kanan ke kiri pun tak boleh selagi arah kiblat dan juga membelakangkan kiblat. Kena betul-betul sebelah utara, sebelah selatan, sebelah hulu, sebelah hilir. Dia gitu. Jadi di sini ada dua pandangan lah. Satu pandangan muktamad. Mana kalau kita katalah ni, macam saya duduk ni, Rudi. Mana kalau pendengar mengikuti live FB nampak cara cerita ni. Jadi sekarang saya duduk. Kalau semayang, ni kiblat. Semayang ni kiblat. Jadi mana kalau ketika qada hajah buang air, kita ni lari ke kanan sikit, lari ke kiri sikit, tapi masih lagi sebelah kiblat. Hukumnya tak haram dah. Itu pandangan muktamad. Pada ni. Satu pandangan tak boleh. Betul-betul hala ataupun arah kiblat, walaupun ke kanan, walaupun kiri, hukumnya haram lagi. Dia gitu. Ini bukan tandah. Ini di padang, di pantai. Yang tidak ada dinding di hadapan. Kalau kita buat dinding di hadapan, nanti kita akan bicara bubuh. Ataupun dalam semut, contoh dia cari kat mana dia hadap dengan batang pokok, contohnya. Ataupun macam tu lah, macam saya sebut tadi tu, macam penyu telur di pantai tu kan. Kan dia tutup dengan kain pelekat kan. Itu jadi dinding lah tu. Tu tak apa lah tu. Walaupun menghadap kiblat, walaupun membelakangkan kiblat. Sebab itu ada dinding. Sekarang kita bicara padang betul-betul, pantai betul-betul, dia qada hajah, membelakangkan kiblat, tak ada hadangan dinding di hadapan, membelakangkan kiblat, hukumnya adalah haram. Dia gitu. Kemudian kiblat ni, ain kiblat je. Kalau masih lagi sebelah barat, sebelah matahari jatuh, tapi dia sudah sipi ke kanan, sudah sipi ke kiri, setengah pandang kata tak haram dah, tapi kurang elok lah. Biarlah betul-betul menghadap ke utara dan menghadap ke selatan di tempat kita ni. Ada ni. Kemudian hukum menghadap kiblat ni, hukum menghadap kiblat nak kira mana? Kita kalau semayang, Rudi dan sidang pendengar, menghadap kiblatnya iktibar kira di dada. Tak? Kan kita kan kiblat kiri dada. Muka menghadap kiblat sunat, dia berpaling ke kanan, pada kita tidak membatalkan semayang. Dia kira pada dada. Adapun haram menghadap kiblat ketika buang air ni bukan ke dada.
fikir kepada tempat keluar tu. Kepada tempat keluar tu. Ada ni. Ni dalam kitab ni. Dadanya menghadap kiblah. Betul-betul ain kiblah. Betul-betul Kaabah. Ya. Tapi hok bawah tu dia pusing ke kanan. Dia apa? Pusing ke kanan. Pusing. Dia hok boleh pusing tu lah. Orang tak boleh pusing. Dia hok boleh pusing. Dia pusing ke kanan, hok tempat keluar tu, dia pusing ke kiri, tak kenalah kiblah, tak arah. Bukan kira ada. Kiri hok keluar tu. Kira hok keluar. Baik. Pada ni. Kemudian pula hok kata haram menghadap kiblat, hok kata haram membelakangkan kiblat ni, haram menghadap kiblat ketika buang air kecil. Dan haram membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Dia gitu. Faham tak? Okay. Makna kalau dia buang air besar, dia hanya buang air kecil semata-mata. Buang air kecil semata-mata. Dia pun membelakangkan kiblat. Dia ngadap kepada sebelah matahari naik. Tak haram lah. Sebab dia tidak menghadap tu. Dia haram membelakangkan kiblat ketika buang air besar hok belakang. Faham tak ni? Kalau hanya dia buang air kecil sahajalah. Tapi kalau buang air besar, sekali buang air kecil lah. Kalau buang air besar kau. Dia gitu. Tapi setengah pandangan tidak. Menghadap kiblat, buang kecil ke buang besar ke haram semata. Membelakangkan kiblat, buang kecil ke buang besar ke haram semata. Dia ada dua pandangan di situ. Satu pandangan, haram menghadap kiblat, haram menghadap kepada matahari jatuh ketika buang air kecil. Haram membelakangkan kiblat, menghadap kepada sebelah matahari naik, hok bawah, hok belakang tu keluar, buang air besar. Haram dia gitu. Tetapi kalau dia menghadap matahari naik, dia menghadap matahari naik, dia buang kecil, tapi membelakangkan kiblat, tak apa. Sebab dia bukan benda tu hala ke kiblat, benda tu hala ke matahari naik. Tu satu pandangan. Tapi ikut mana pun, seeloknya lah. Walaupun nanti akan bicara, walaupun tandas sekalipun, tempat yang memang disediakan untuk buang air sekalipun, aulanya jangan buat tandas dalam keadaan menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Aulanya gitu, seelok, secomelnya begitu. Ni hak jenis buat rumah sendirilah. Kalau jenis buat rumah siap dah, masuk-masuk ada dah dalam tu. Tu ikut apa? Sebab tu memang tandas, tak ada masalah. Dia menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, tak ada isu sebab dia tandas. Tapi walaupun tandas sekalipun, seeloknya lah kalau boleh, biarlah tandas tu menghadap kepada utara dan ataupun menghadap kepada selatan, hulu dan hilir. Seeloknya gitu. Seeloknya lah. Walaupun pandangan dalam mazhab Syafi'i kita tak apa, kalau tandas tak apa, menghadap kiblat sekalipun, membelakangkan kiblat sekalipun. Kita bicara sekarang bukan tandas. Bahawa hukumnya haram menghadap kiblat ketika buang air kecil, dan haram membelakangkan kiblat ketika buang besar dalam keadaan tidak ada sebarang dinding antara kita dengan kiblat. Hukumnya adalah haram. Jadi kita ni bicara satu babak baru ni. Satu babak. Maknanya kalau jauh ini baru 2 baris, baru 3 baris. Jadi untuk slot akan datang, kita akan baca balik daripada awal lah, sebab nak baca tengah tu tak jadi. Cuma nampak ada dalam ni, dalam WhatsApp ni. Okey, dalam WhatsApp ni kita ada soalan daripada typewriter. Dia tanya, kalau Assalamualaikum Ustaz, kata kalau bilik mandi dan tandas sekali, macam mana macam Ustaz cakap tadi, boleh ke kita letak doa pada pintu? Apabila buka pintu, jadi ayat Al-Quran atau doa berada di dalam. Dan kefahaman saya mengikut huraian Ustaz tadi, tiada masalah baca doa dalam kawasan mandi selagi tidak berada di kawasan qada hajat ataupun tandas, walaupun dalam satu pintu sekalipun. Terima kasih. Jadi dia fahamlah situ hak mana tandasnya. Jadi soalan dia comel, dia letak doa di pintu. Letak doa di pintu. Kemudian apabila pintu tu buka, jadi pintu tu buka kepada sebelah dalam. Buka pada sebelah dalam. Jadi maknanya
Doa tu duduk di mana? Duduk di hammam, di bilik mandi. Tak ada masalah kawasan mandi. Ada ni. Jangan kawasan tandas. Kawasan mandi tidak ada masalah. Ini kita cerita hukum ni. Kalau kita berasa macam berasa tak sedap tu terpulanglah pada ni. Kita cerita hukum. Bukan kata doa. Kita baca doa tu pun tak ada masalah. Kita sebelum ambil wuduk kita sekarang ni lepas istinja kita baca doa ada di hadapan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu dia ada di hadapan. Doa selepas istinja. Kita istinja atas tandas. Kita turun ke bawah kita baca doa selepas istinja. Kemudian kita pun nak ambil semayang. Kita baca bismillah. Kemudian dia ada pula doa-doa ketika basuh tangan, buka, memasukkan hidung. Selesai berwuduk, kita pun angkat tangan berdoa pula. Di mana? Di tempat mandi. Tak ada apa-apa. Jadi kalau setakat doa yang melekat di pintu tu, tak ada masalah lah. Tu tak ada masalah. Pada kata sekarang ni, bilik mandi tandas tu sekali, mana tak ada masalah sebab tandas bilik mandi. Dia tanya bab doa. Jadi dia faham tak itu, dia kata kalau ikut fahaman saya tiada masalah baca doa dalam kawasan mandi. Tak ada masalah. Tetapi macam mana doa tu masuk kawasan mandi? Tak ada apa-apa. Tu tak ada apa-apa. Tapi hak bab kita rasa tak selesa tu kita ubahlah bahagian kita. Ini cerita bab hukum. Tapi okey dah tu, dia faham dah tu hak berkaitan dengan mana tandas, tempat yang memang disediakan untuk buang air dan mana tempat mandi. Kemudian ada lagi soalan-soalan dalam FB tu, nanti saya tengok semula lah. Cuma ada satu tu. Nanti dalam FB tadi. Tu. Ada Muhammad Hanafi tu. Hanafi dia cakap pasal... Tak apalah, tapi cuba baca dia tulis. Okay, Assalamualaikum. Mohon admin repost sekali lagi di Facebook Terengganu FM segmen Adinul Khalis pagi Jumaat 26 bulan 6 sebab tak ada rakaman tersebut. Jadi begini, Adinul Khalis hari Jumaat 26 bulan baru ni tu ada masalah teknikal sedikit. Jadi rakaman tu jadi di asal di dalam FB ni. Jadi dia padam. Kemudian segmen Adinul Khalis 26 bulan lepas. Jadi dia tu sekerat je siaran ni sebab ada masalah teknikal. Jadi insya-Allah hari Jumaat minggu hadapan dia akan ulang balik Adinul Khalis 26 bulan. Okey. Sebab dia separuh jalan ada masalah. Kemudian DJ pun potong. Dia pun tak sambung lah. Jadi kemudian dalam FB tu dia buang. Jadi sekarang ni Jumaat akan datang ni dia akan ulang balik Adinul Khalis 26 bulan separuh jalan tu. Separuh jalan sebab dia ada masalah teknikal. Sebab dia tanya ni kenapa tak ada dalam FB ni lah. Dia macam kita sekarang ni. Kita live FB ni segmen Nurani. Jadi kepada pendengar yang nak dengar balik, nak ngulang balik, buka dalam FB ni. Boleh. Ataupun nak share ke apa ke, ambil dalam FB ni. Jadi dalam FB ni ada bila-bila pun ada ni. Cari balik dalam FB. Ni kemudahan Tuhan beri kita sekarang. Alhamdulillah. Kita boleh belajar mudah-mudah. Mana dengar audio pun boleh kita belajar. Sekarang ni nak belajar di Masjid Surau, belum lagi dibenarkan. Sekarang kita boleh dengar dalam radio. Kemudian pihak RTM pula buat live, boleh tengok FB. Kemudian bila buat live ni dia ada simpanan di dalam FB. Jadi pada pendengar tidak ada alasan dah lah. Tak ada alasan. Kalau kata tak nak belajar pun tak ada alasan. Sekarang ni panggil apa? Atas nok ketambung. Nok si budaya pun boleh. Nok si budaya, tambung si budaya. Tapi untuk belajar dalam FB Terengganu FM ni tak ada si budayanya kalau nok. Sikit daya je, insya-Allah boleh dah. Play je. Sikit je. Bukan kata nak si budaya dah. Kalau betul-betul nak belajar, tak ada si budaya. Sikit daya je. Insya-Allah boleh belajar.
InsyaAllah. Hanya kemudahan yang ada sekarang. Jadi insyaAllah minggu hadapan kita sambung balik berkaitan dengan adab buang air. Wallahu alam. Baiklah, demikian tadi kita baru saja bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi. Jadi untuk memberkati majlis kita, supaya ilmu kita diberkati oleh Allah SWT, sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Amin. Wa fahimna famasabikin. Amin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.